Okey, dokumen seterusnya yang kita kena tengok adalah checklist, delivery checklist. Yang ni kita kena tengok, cek satu-satu lah. Kalau betul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is dari Honda Bantrista. Okay, hari ni saya nak buat video berkenaan delivery dari A to Z. Okay, daripada documentation, checking dan juga penerangan berkenaan dengan features, macam mana cara nak gunakan kereta Honda HR-V V. Okay, jom kita tengok satu persatu. Firstly, kalau kita nak delivery, yang kita kena check adalah documentation. Okay, ni dokumen yang ada bila kita nak delivery. First adalah file putih. Okay, anda akan dapat file putih ni. Dalam ni ada beberapa dokumen penting untuk kita simpan dalam simpanan kita. Okay, jom kita tengok satu persatu. Dokumen yang pertama adalah grant. Okay, dalam grant ni ada beberapa detail penting yang kita kena tengok. Yang pertama adalah dia punya registration number. Okey, kedua IC. Biasanya IC dengan nama ni jarang salah lah, sebab kalau salah dia biasa tak boleh register. Okey, and then nombor alamat dan juga chassis number, engine number. Okey, yang penting juga kat sini kita kena tengok model ni. Betul tak sama yang kita buat loan tu? Kalau dia kata kat sini HR-V 1.5 V, jangan pergi E ke apa semua kan. So dia akan bawa kereta yang lain. Okey, next adalah jenis badan, tahun dibuat. Tahun dibuat, cek balik 2022. Kalau kita beli kereta tahun 22, biasanya masalah ni berlaku kalau kita beli kereta awal tahun. Kemungkinan besar ada yang kereta tahun sebelumnya, contohnya 2021. Itu kena cek betul-betul. Kalau 2022, kita punya kereta mesti 2022 juga. Melainkan ada diskaun ataupun harga yang berbeza lah. Okey, so itu benda penting yang kena tengok dekat dalam grant. Next, insurans ni pertama kita kena tengok insurans apa yang kita ambil. Kalau macam ni contohnya Liberty Insurance. So Liberty Insurance, dan kita kena tengok pula kalau kita ada NCD, adakah NCD tu masuk kita potongan dekat sini. Contohnya ni NCD berapa persen, yang ni tak ada NCD. Kalau ada NCD dia kena tolak dekat sini ada berapa NCD dan berapa net value dia. Seterusnya, kalau dekat dalam insurans tu, kalau kita ada buat penambahan windscreen ke ataupun bencana alam ke, semua ada state dekat sini. Kalau tak ada, cuba tanya balik SA. Itu hari saya minta kan. Tapi secara standardnya benda tu adalah benda tu tak ada. Melainkan kita add on, ada tambahan bayaran. Okey, alang-alang kita cerita berkenaan dengan insurans ni, ada kelebihan bila kita beli kereta Honda dan buat insurans under Honda. So yang ni orang kata advantage ni panggil Honda Insurance Package atau HIP Privilege. Memang dia ada bagi privilege sikit. Iaitu apa privilege-nya? Okey, jom kita pergi tengok dekat belakang ni. Kalau file putih ni, dia ada tunjuk dekat bahagian sini. Okey, Honda Insurance Plus HIP Privilege. Yang pertama, okey, up to 15,000 ada personal accident coverage. Bermaksud kalau kita ada accident, so dia cover sampai 15,000. So itu pada individu, orang, bukan pada kereta. So mana kalau kita ada kecacatan kekal ke apa ke, dia ada pampasan 15,000. Okey, yang kedua dia ada flood allowance up to 1,500. Okey, kita kena faham flood allowance ni bermaksud kalau kereta ni terjejas dengan banjir, dia bagi 1,500 tanpa ada apa kita bayar apa-apa premium. So 1,500 ni dia bagi. Yang penting ada report polis apa yang insurans tu nak lah. So tapi 1,500 dia tak sama dengan cover bencana alam. Sebab kalau cover bencana alam, dia bayar mengikut berapa kerosakan yang kereta tu kena repair. Tapi flood allowance ni just allowance. So dia bagi one off 1,500. Okay, lepas tu dia ada lagi special relief allowance. Ni lepas tu dia ada lost key reimbursement. Kalau kereta hilang kunci sampai 1,000. Lepas tu untuk unnamed driver ni dia tak ada kena bayar tambahan RM20 ke apa ke. So memang sesiapa saja yang bawa kereta tu dia takkan charge. Orang kata kalau sebelum ni dia ada access kan,
kalau tak ada nama dekat dalam grant, tak ada nama nama kedua, second driver, third driver, dia pakai all driver, dia bagi FOC. Okay, lepas tu dia ada speedy claim approval for repair below 20,000. Bermaksud kalau repair yang cost bawah 20,000, claim dia lagi cepat. So bermakna kereta dekat bengkel lagi cepat lah, tak ada lama sangat nak kena tunggu. Okay, seterusnya dia ada zero betterment up to 10 years. Bermaksud kalau kereta dah pakai 5 tahun, kalau kereta biasanya hantar dekat service center Honda, dia akan replace dengan barang baru. Biasanya bila replace dengan barang genuine dengan Honda punya, dia ada betterment charge. Tapi ni ada Honda, dia tak ada betterment charge. So maknanya tak ada charge untuk betterment, iaitu 0%. Itu biasanya konsep ni, dia punya term ni term insurance. Tapi at least kita terangkanlah supaya kita faham apa kelebihan apa yang ada dekat dalam Honda insurance package ni. Seterusnya dia ada no policy access up to 10 years. Maksudnya tak ada untuk access yang merut selain access wajib seperti kalau kereta yang bawa tu bawah 21 tahun ataupun lesen L, yang tu tak boleh lari, dia kena bayar access lah. Tapi selain daripada tu tak ada access yang merepek-repek lah. Okay, tu biasanya term insurance juga. And then bestnya 100% genuine part guarantee. Bermaksud bila kita ada HIP ni, kita kena hantar kereta ni balik dekat Honda. Bila kita hantar balik kat Honda, barulah kita dapat barang 100% genuine part Honda. Seterusnya privilege untuk HIP ni, dia ada agreed value up to 13 years, maknanya 13 tahun dia ada agreed value. Apa maksud agreed value ni? Kalau kita first insured itu hari kita letak 80,000 untuk kereta kita cover untuk 80,000, insurans akan bayar 80,000 tanpa dakwa-dakwi. Asalkan kita ikut dia punya market value. Bermaksudnya yang letakkan market value ni adalah insurans tersendiri. Kalau dia kata dia suggest dalam 80,000, kita follow 80,000. Okey, selepas 6 bulan ke 7 bulan berlaku total loss ataupun hilang, dia akan cover 80,000 juga. Tu agreed value. So next year pun sampai 13 tahun dia ada agreed value. Sebab kalau bukan under HIP, biasanya maksimum pun dalam 5 tahun ke 8 tahun saja dia bagi agreed value. Kalau selebih lepas daripada tempoh tu, dia akan ikut market value. Dia ada beza antara market value dengan agreed value. Okay, next adalah HIP 24/7 emergency assistance. So dia ada orang kata call center. Kalau contoh jadi apa-apa yang saya sebut tadi, untuk kita pastikan kereta kita dihantar kepada bengkel yang authorized Honda. So sama ada boleh balik pada salesman, tanya kat mana kita minta guide. Kalau kita emergency first kali kalau accident apa semua kan, boleh call balik salesman atau call HIP number 1-800-18-1177. Itu nombor dia. Tapi macam saya kata tadi, kalau tak ingat boleh call salesman. Salesman yang bagus dia akan bagi feedback. So sebab apa, dia akan bantu guide customer apa nak perlu buat. Sebabnya biasalah kan bermacam-macam orang yang akan ada waktu ketika itu. So kita akan jadi serabut. So at least kita buat bertenang, kita call satu tempat je, selesaikan masalah tu secara terbaik. Okay, settle bab HIP. So next kita tengok dokumen apa seterusnya. Dah lepas kita tengok insurans. Okay, dekat sini adalah service detail. Dekat sini dia ada bagi tahu tengok contoh free service promotion. Contoh dia dapat 5 free service, free labor charge at 1,000, 30,000, 60,000, 90,000 and 100,000. So ada 5 kali free labor charge. Labor, so part kena bayar. Okay, dia ikut pula berapa mileage yang dia bagi. Bukannya straight direct 10,000, 20,000, 30,000, tak. Dia ikut yang dia bagi tahu. Okay, and then next detail yang kita kena tengok. Okay, kita dah check ni tadi. Kita comparekan balik dengan, kita pergi pula kepada buku servis dia. Ni buku servis dia. Kita kena tengok. Contoh kita deliver ni adalah Honda HR-V V, bermaksud dia ada 1.5 turbo. Bila 1.5 turbo, dia punya servis dia berbeza sikit. Kalau kita tengok buku dia warna kelabu, bermaksud apa? Cara pula dia punya arrangement hantar servis dia berbeza. Okay, kalau kita tengok dekat jadual dia,
dia ada free pula. Jadual dia bermula dengan 1000 atau 1 bulan. Max dia 10,000 atau 6 bulan, 20,000 atau 12 bulan, 30,000 atau 18 bulan. So, whichever come first, kena tahu yang mana sampai dulu. Kalau 1000, walaupun KM dia tak sampai lagi 1000 tapi dah sampai sebulan, kena hantar servis juga. Begitu juga dengan yang nextnya. Itu servis ni, yang ni kalau untuk turbo, yang ni tak buat pertukaran minyak hitam tau. Sebab minyak hitam dia minyak engine dia, engine oil dia ditukar, perlu ditukar bila kereta dia bagi signal untuk tukar. Contohnya dekat kita punya dashboard meter tu, dia akan tunjuk kalau keluar button A, maknanya kita kena tukar engine oil. Kalau keluar button B, bermaksud kena tukar engine oil dan juga oil filter. Okey, itu kena faham betul-betul So sebab apa? Untuk turbo ni, penjagaan dia kena jaga. Kita Honda dia detail sikit. Itu tadi berkenaan dengan servis, buku servis. Okey, dokumen seterusnya yang kita kena tengok adalah checklist, delivery checklist. Yang ni kita kena tengok, cek satu-satu lah kalau betul. Okey, kalau kita tengok dekat sini, pertama detail kita, kedua detail kereta, contohnya nombor registration, chassis number, engine number. Ketiga, kita akan mula daripada bawah. Sini bahagian engine maintenance checks item, nanti saya akan bawa. Lepas tu kita tengok pada body inspection, lepas tu interior inspection dan operation inspection. Jom kita tengok satu persatu. Kita nak go through satu-satu checklist ni. Yang pertama kita kena check adalah bahagian vehicle particulars. Bermaksud nombor plate tu tak ada masalah, chassis number dengan engine number. Dekat mana kita nak check benda ni? Chassis number dengan engine number penting sebabnya takut kita tertukar kereta. Kadang-kadang sesemen terlepas pandang ke apa. So pastikan benda ni betul, sangat-sangat penting. Jom kita tengok dekat mana. Chassis number untuk Honda HR-V dia terletak dekat bawah seat, dekat sini. Ini chassis number dia. Okay, kalau betul ni memang kereta. Dan ada juga jarang-jarang terjadi, walaupun chassis number betul, engine number salah. Ada, pernah terjadi tapi jarang-jarang. Nak tak nak kita kena check juga. So, engine number dia dekat mana? Dekat situ. Cuba tengok. Warna merah ni, biasa dia akan highlightkan warna merah ni. Tuh, kalau betul, insyaAllah kereta ni dah selamat, dah satu part. Okey, itu untuk chassis dengan engine number. So kita dah buka ni, alang-alang ni kita go through kepada bahagian engine, teknikal apa yang kita kena check. Bahagian dekat sini. Okey, dekat sini bahagian maintenance checking item. Yang pertama engine oil, transmission oil, coolant, brake fluid dengan power steering fluid and tire pressure. Jom kita pergi tengok. Yang pertama engine oil dekat sini. Pastikan cara nak tengok dia ni, pertama kena lap dulu. Lepas tu kita cucuk dalam keadaan engine tak running. Lepas tu kita tarik balik stick dia. Okey, pastikan dia berada di antara titik ni dengan titik atas. So dia dekat sini. Biasanya normal, okey, tak ada masalah engine oil. And then brake oil dekat sini, pastikan dia ada level dia dekat sini dia ada min and max. So kita pastikan dia berada di antara minimum dan maksimum. Okey. Yang ni pula wiper ni tak ada masalah, tapi dia ada juga tempat checking kita nak untuk air wiper. Dan this one is coolant. Ni coolant pastikan, tapi biasanya Honda servis kita servis yang akan buat untuk penambahan coolant. Kita cuma monitor sahaja. Monitor supaya kita tak tersalah letak air biasa ke apa ke, sebab kat situ adalah coolant. Okay, next adalah bateri. Bateri dia yang ni kita pakai free maintenance bateri. So once dah habis, kira habis lah. Untuk bateri warranty dia setahun atau 12 bulan. Setahun memang 12 bulan lah. Setahun atau 20,000 km, whichever come first. Okay, next, apa benda yang kita kena perhatikan lagi dekat sini? Semua biasanya dalam keadaan baik. Next kita pergi seterusnya.
Okey, dah settle bahagian maintenance checking system engine. Kita pergi dekat bahagian exterior body lah. Pertama kita kena tengok, inspect mana ada cala ke, dotted ke. Sebelum kereta keluar pastikan benda ni, sebab ni benda ni tak dotted, cala apa semua tak ada warranty. So pastikan dalam keadaan baik sebelum ambil. So kita tengoklah. Sekali pandang, cara nak tengok first daripada tepi. Kita duduk macam ni, kita tengok kalau ada dotted biasa dia boleh nampak daripada tepi. Itu cara kita nak tengok kereta. Okey. Cala-cala kita kena tengok satu persatu macam ni. Tengok satu. Okey. Lepas tu kita pun boleh tengok gap antara dua pintu ni sama ataupun tak. Ini benda-benda yang kita kena perhatikan juga. Okey. Dia punya gap antara dua pintu ni. Lepas tu dekat sini, ini biasanya bahagian color mati kan, flat color kan. So jadi kalau cala dia senang nampak. Okey. Kena tengok lining kan. Lining, cermin pun kita kena pastikan tak ada dotted ataupun inilah sebabnya kadang-kadang tak perasan kan. Ada kadang terlepas pandang ke apa kan, ada dotted batu ke masa kereta dekat atas lori ke apa kan. So kena pastikan juga cermin ni ada dotted ke tak. Kalau setakat watermark sikit-sikit tu dia boleh hilang. Tapi kalau kata dotted tu kita boleh refer balik dekat assessment kita. Okay, and then tire pressure. Untuk tire, kebiasaannya masa first delivery, kalau kita pergi dekat petrol station, dia punya, kita check balik dia punya pressure memang tinggi. Sebab apa? Dia nak pastikan bila dia simpan dalam storage, tire tu dia tak flat. So jadi boleh bawa pergi service center, tire boleh bawa pergi dekat Petronas ke apa ke, check balik dekat sebelah sini. Okey, kita kena check dekat sini dia ada letak untuk pressure tire. So bermaksud kalau dekat sini dia tulis 220 bermaksud kilopascal dekat sini, ataupun 2.2 bar. So dekat ataupun kat sini dia punya detail. Kalau ini untuk tayar belakang, yang ni tayar depan, yang ni tayar belakang, ataupun 32 PSI. Yang ni bahagian tengok tak sama depan dengan belakang berbeza. Biasanya depan lagi tinggi sikit dia punya ni sebab depan lebih berat berbanding belakang. Itu dia punya ni. Kita dah check kan exterior dia punya detail, engine dah check, lepas tu body dah check. Nextnya kita nak tengok operation dia punya features dia. Okay, firstly adalah kunci dia. Cara macam mana kita nak belajar apa tentang kunci dia. Pertama kita tengok dekat kunci dia, dia ada lock, unlock dan hold. Hold ni sebenarnya untuk start. Macam mana nak start daripada luar? Okay, jom kita buat demo sikit. Pertama, walaupun kalau kereta tu dah lock sekalipun, kita kena tekan juga lock lagi sekali. Dan kita kena tekan lock dan hold kan bahagian button untuk engine. Then start. Kena tekan lama untuk yang hold ni, bermaksud engine start ni kena hold supaya dia start. Kalau daripada jauh, kalau kita perasan tadi, kita biasa start ni daripada jauh lah, bukannya dekat kan. Kita akan nampak lampu tadi blinking. Lampu tadi blinking menandakan dia dah start. Sebab kita kadang-kadang tak dengar pun engine tu daripada jauh, kita tak dengar engine dah start. Tapi kalau kita nampak lampu tu blinking bermaksud dia dah start. Itu cara nak start engine. Dia boleh start tapi dia tak boleh tutup. Nak tutup kita kena tutup sendiri dekat dalam. Okey. Next berkenaan dengan kunci ni, dia pakai smart key. Dia ada standby button untuk kalau kita buka kalau bateri ni dah habis. Nah, so kena tekan button sini dan tarik keluar. So dan dia juga boleh cara untuk nak buka dia kena masuk dekat sini dan plug untuk tukar bateri. Dia ada cara untuk buka tukar bateri Itu berkenaan dengan kunci sahaja. Terus dia nak buka, dia ada selain guna remote, dia boleh buka dan lock dengan unlock. Dia juga boleh nak lock dia dengan tekan sini, dia lock. Dan unlock, masukkan tangan dia unlock automatic. Okey, masuk tangan unlock, tekan ni dia lock. Dia lock dan unlock.
Okey. Itu cara nak buka dan tutup enjin. Jom, next. Okey, kalau kita tadi kan, kita dah start enjin daripada luar tadi kan. Walaupun enjin dah start, tapi bila kita nak mulakan perjalanan, kita masih lagi kena tekan brake dan kita kena tekan enjin start. Baru dia boleh jalan. Tapi sekiranya kalau kita tadi dah start enjin daripada luar, kalau kita nak terus masuk dia akan cut off enjin. So dia nak halang kalau contohnya kita dah start enjin daripada orang luar pecahkan pintu dan dia bawa lari kereta. Itu dia punya safety dia lah. So walaupun dia tak ada kunci, dia tetap tak boleh bawa kereta ni, jalan kereta ni. So kita owner saja yang ada kunci yang boleh start balik dan jalan. Itu safety dia. Okay, next kita nak cerita berkenaan features yang ada dekat ni. Kita tengok satu persatu. Okay. Okay, dekat dalam interior ni, first kali aku nak cerita pasal dia punya meter cluster dia. Kalau kita tengok meter cluster dia, apa detail yang ada, dia ada satu speedometer dia electric, digital speedometer. Itu digital. Odometer dia dekat bawah ni. Jadi bermakna ini kalau baru jalan lebih ke bawah dalam 11 km sebab kereta ni baru. Kalau atas daripada 100 bermaksud kereta ni dah jalan lah sikit kan, bawa daripada yard ke sini ke macam tu lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada door open dia ada bagi sini dekat door open, ada pintu yang tak rapat bermaksud dekat belakang tu boleh tutup. Okey. So dia akan tunjuk dekat situ macam ni. Okey, dia ada gambar pangkah tu, ada orang tapi dia pangkah. Cara dia kita tengok, kita pakai seat belt. Okey, yang tu kalau kita dah tutup dia akan lambang hijau lah. So bermaksud kat situ. So kita nak tengok detail lain macam mana kita nak dapatkan maklumat. Okey, cara nak kontrol dekat bahagian meter cluster, kita kena tekan dekat sini. Okey, nampak tu dia ada detail lain yang dia tunjuk. Pertama dekat situ, yang atas ni adalah anggaran perjalanan. Anggaran perjalanan kereta berapa lama. Contoh kereta ni kalau dengan minyak yang ada dia boleh pergi 570 km. So average fuel consumption dia akan berubah bergantung pada yang ni sebab dia tak berjalan, dia akan rendah lah, nampak kan. So ada detail lain lagi, kita boleh tengok range, speed and time, seat belt, maintenance. Maintenance ni yang kita boleh tengok. Contoh distance to engine oil replacement, yang ni dia dah boleh estimate dah berapa kilometer lagi nak tukar minyak hitam. So dia akan bagi warning bila masa sampai untuk kita servis kereta ni. Ini dia punya dia ada bagi warning antara kelebihan kereta ni. Okey, lepas tu dia ada safety support. Kita kena tekan, dia roll and tekan lah. Kita nak pergi kat sini. Mana yang kita nak on dan mana kita nak offkan dia. Contohnya kat sini road departure mitigation. So road departure mitigation ataupun collision mitigation braking system. Ini untuk mengelakkan pelanggaran depan. Yang ni road departure mitigation ni supaya pastikan kereta kita di tengah-tengah lorong. Ini berkaitan dengan Honda Sensing. Okey, nanti saya akan tunjuk detail satu video khas untuk Honda Sensing sahaja. Sebab Honda Sensing ni dia kita kena bawa test drive, kita kena bawa keluar macam mana kita nak gunakan dia apa semua. Itu special saya buat video. Nanti siapa yang nak continue, nak tengok, nak belajar pasal Honda Sensing, tunggu next video saya. Tapi jangan lupa sebelum tu tolong like dan komen dan share dulu. Okey, selain daripada home untuk kita tengok control dia punya meter cluster ni. So yang ni untuk audio, bahagian audio ataupun kita punya touchscreen. Okey, yang ni untuk volume, control volume. First tadi kita dah ni control volume. Kalau kita kat radio, kita buka radio. Okey, ni volume. And then ni source pula, dia nak tukar sama ada FM, AM ataupun tengoklah kita nak pakai apa kat sini untuk source. Yang ni pula yang kita nak tukar siaran yang kita dah set. Kalau kita set satu tadi, nombor 1, siaran nombor 2, siaran nombor 3. Ini untuk audio. Okey. Next, seterusnya. Ni kita boleh off dulu. So nak off, kita boleh tekan sini je, button sini off. Okey. Yang ni button untuk pick up call ataupun letak call.
kalau kita connectkan phone kita dengan kita punya audio, so kita boleh jawab dan letak call terus melalui sini je lah, button sahajalah. Okey, pick up tekan je. So kalau kita tengah drive, kita lebih santai, kita tekan pick up dan kita jawab atau kita letak. Dan kalau kita nampak lagi satu button yang macam orang bercakap, yang ni special untuk iPhone users. Dia ada Siri. Nanti saya tunjuk juga macam mana cara guna Siri. Dia senang je, kita tekan ni, kita bagi arahan, dia akan tolong bantu kita. Contohnya nak call, kita cakap je, kita tekan ni, contoh hi Siri, lepas tu please call Bud. So dia akan cari nombor kita dan dia akan call. Yang mudah lah, sebabnya ada banyak yang tak boleh akses, tapi untuk call semua dia boleh akses. Okey, selesai part sini, kita pergi dekat sini pula, bahagian sini. Okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang ni yang bahagian sini. Okey, dia special untuk Honda Sensing. Yang ni untuk button cruising. Contoh kita tekan ni. Okey, dia akan ada button kat situ. So kalau kita nak cruising, contoh kita nak tetapkan speed kita, contoh 100 km sejam. Kita tekan kat sini, lepas tu kita bawa 100 sampai speed 100 and then kita tekan set. Bila dah tekan set, dia akan bawa je maintain 100. Cuma specialnya sebab dia ada Honda Sensing, kalau kereta ada kereta dekat depan yang berlainan speed ataupun rendah lagi daripada 100 km sejam, kita dah setkan jarak dia, dia akan follow jarak tu. Kalau contohnya dia 80, dia akan automatik perlahan ikut speed kereta depan 80. Berdasarkan jarak yang kita dah tetapkan tu. So itu kelebihan Honda Sensing. Dan untuk Honda HR-V pula bestnya, dia ada satu function low speed follow. Bermaksud apa? Dia boleh follow kereta depan tu sampai kereta tu berhenti pun dia akan ikut berhenti. So bermaksud kalau dekat dalam jam, kita nak relax kaki kita, kita boleh biarkan je kita follow kereta depan. Yang penting ada kereta kat depan. Kalau kereta tak ada kat depan, kita tak boleh buat. Kalau ada kereta depan, memang kaki kita relax, kita tak perlu tekan minyak, dia jalan sendiri. Lepas tu kereta depan berhenti, dia akan ikut berhenti. Cuma kalau dia berhenti lebih 5 saat, dia akan, kalau berhenti lebih daripada 5 saat, dia akan tak buat, dia nak startkan balik, kita kena tekan resume ataupun kita kena tekan minyak balik. Dia tak follow kereta tu berjalan. Tapi kalau kita berhenti sebelum 5 saat, dia akan ikut berjalan juga. Contohnya kalau kereta dah start jalan, dia akan ikut jalan. So memang santai, bawa memang relax. Okey, selesai dah berkenaan dengan cruising. Yang berkenaan yang selebihnya, macam mana kita nak gunakan Honda Sensing, nanti macam saya cakap tadi, video pasal Honda Sensing ada. So ini kita tak bawa berjalan, kita berhenti kat sini je. Jom. Okey, next terusnya, kalau kita tengok dekat sini, dia ada button-button lain. Yang ni adalah button VSA ataupun Vehicle Stability Assist. Yang ni kebanyakan kereta pun sekarang dah ada. Kalau kita biarkan sebenarnya on, tapi certain time perlu off, bergantung pada keadaan. Contohnya bila salah satu tayar kita tersangkut dekat dalam lumpur, nak keluar, kita kena offkan dia. Ataupun kalau kita pakai spare tayar yang saiz lebih kecil, yang tak sama saiz dengan tayar-tayar lain, so kita kena off. Kalau tak, dia akan ada masalah dalam perjalanan kita tak lancar. Okey, kalau kita apa jadi bila kita tekan off, contoh kat sini ada lampu kat situ keluar. Okey, lagi sekali kita tekan. Yang ni Vehicle Stability Assist off. Kalau on, dia kata on lah. So macam ni off. So kalau kita nampak button ni off, kita nak jalan biasa, kita kena onkan balik. Macam tu. So next pula adalah button parking. Ini kalau kita tak nak bunyi sensor, kita boleh offkan je. Dia mudah je, very straightforward. Yang ni adalah untuk adjust lampu. Ini normal headlight bukannya high beam punya ni tapi kalau kadang-kadang tu normal standard dia dekat kosong. Tapi kalau belakang muatannya berlebihan, dia lampu tu akan mendongak sikit. Sebab kereta akan joget sikit. So jadi kalau kita nak rendahkan balik lampu tu, kita kena tekan 1, 2, 3. Level lampu akan turun. Okey, ini untuk lampu. Dan yang ni untuk Honda Sensing. Seperti saya kata, nanti saya akan ajar untuk Honda Sensing ni apa kegunaan button ni.
So nanti ni tunggu next video khas pasal Honda Sensing. Okay, next. Untuk Honda HR-V V dia ada pedal shift. Pedal shift ni secara mudah dia gantikan kalau Tiptronic ke apa, cuma dia letak dekat steering. Okay, so kita boleh drop dan tambah gear at any time. Tapi dia ada syarat-syarat dia jugalah dengan kadar speed kita tu untuk kita drop ataupun tambah gear. Kalau contohnya speed perlahan, kita tak boleh nak tambah sampai gear 6, gear 7. Dia kena bergantung pada speed juga. So kalau kita nak drop biasanya tak ada masalah. Daripada gear 7 nak terus 6, 5, 4 pun boleh. Cuma nak tambah sahaja dia kena ikut speed. Okay, cara dia kalau kita pergi dekat D pun boleh turun. Cuma beza dia kalau dekat D, dia akan dah turun drop tu, lepas tu kita biarkan balik, dia akan pergi balik dekat D normal. So dia tak jadi macam semi manual. Kelebihan yang ada untuk HR-V yang baru ni, dia ada drive mode dekat sebelah sini. Jom kita zoom sikit. Ni ada drive mode. So dekat drive mode ni kita boleh set dengan dekat meter. Okay, yang ni icon mode. So normal mode atau sport mode. So kalau kita nak aktif gunakan pedal shift, kita pergi dekat sport mode. Baru dia akan maintainkan dia punya gear tu dekat yang kita dah set tu lama, bergantung kita punya keselesaan guna gear waktu tu lah. Okay, dan dia punya sebenarnya dari segi respon pun berbeza berbanding normal mode dan icon mode. So kalau bermaksud kalau kita pakai sport mode ni, kalau kita tekan minyak dia terus bagi boost. Manakala kalau kita pakai icon mode, kita bagi pump minyak tapi dia respon dia lambat sikit supaya dia nak jimatkan penggunaan minyak. Itu beza dia antara drive mode, sport mode, normal mode ataupun icon mode. Okay, next penambahan features baru adalah hill deceleration button. Okay, bila kita turun bukit, kita tekan button ni, dia akan membantu kita untuk braking. Dia menggunakan gear untuk braking. Kalau sebelum ni kalau kereta biasa ada juga engine braking, tapi tak se-efficient bila kita guna fungsi ni. So dia gear akan sangat-sangat membantu untuk kita braking bila turun bukit. Okay, next kita pergi dekat seterusnya adalah button electric parking brakes. Okay, EPB. Okay, yang ini dia mudah, dia cuma mengganti penggunaan handbrake sahaja. Cara kita nak tarik handbrake, contoh kalau menyala ni bermaksud handbrake dia, parking brake dia on. So kalau kita nak lepaskan dia, kena tekan brake ataupun tekan. Macam kita drop, sama tekan atau drop. Nak onkan dia, tarik sahaja. Macam kita tarik. Itu dia punya kaedah dia. Cuma kelebihan electric parking brake ni, kalau kita nak mudah lagi, kita pakai seat belt je. Nak lepaskan dia punya parking brake, pakai seat belt, kita masuk gear D, terus jalan pun boleh. Dia automatic override sistem EPB tadi, brake hold, braking parking brake dia override. So kita boleh terus jalan. Okay, next, sama juga seperti HR-V sebelum ni, dia ada brake hold system. Brake hold function dia untuk kita mudah waktu traffic light ataupun jam kan, dia akan pegang brake kita bila kita apply brake. Contohnya kita tengok bila kita tekan ni, dekat ni akan ada lampu. Kita tengah balik tu dekat situ dia ada brake hold, lampu dia brake hold. Okay, on. Kalau kita jalan sikit, Okay, kita dah jalan tadi, lepas tu kita tekan brake, lampu A tu menyala, bermaksud dia dah apply. So saya boleh lepas kaki. Tengok, kaki saya lepas tapi engine dekat D. Ni dekat D. Tengok, tapi kaki tak tekan minyak pun, dia dan tak tekan brake, dia akan bantu kita braking tanpa kita tekan brake. So mudahlah, kaki kita tak lenguh nak tukar pada N. So itu salah satu kelebihan HR-V, dia ada brake hold. Okay, selesai sudah dekat bahagian sini. So kita beralih dekat kita punya bahagian
aircon. Okey, untuk aircon mudah je. Dia ada climate control. Okey, tekan kat sini. So kita boleh auto climate. So contoh kita speed, lowkan speed, dia automatic bagi volume, fan volume. Itu kalau kita guna auto. Kalau kita matikan auto, ataupun kita boleh override dengan kita kurangkan sendiri. Ni dah jadi manual. Bila kita usik je, dia jadi manual dengan auto. Yang ni pula button untuk tukar mode, sama ada direct angin ke kita ataupun direct ke badan atau kaki, atau dekat kaki sahaja. Yang ni angin luar ataupun dia bagi aircon dekat kaki. So ni biasalah. And then kat sini untuk aliran dalam ataupun luar. Kalau kita on kat sini bermaksud ni aliran dalam. So yang ni pula nak offkan aircon tapi fan berfungsi. Yang ni on balik. Okey, dekat sini ini sebab dia ada tinted, dia tutup, tapi dia ada satu button untuk heater belakang. Yang ni untuk anti kabus dekat bahagian depan. Kalau kita on, dia akan bagi udara untuk hilangkan kabus dekat depan. Okey, untuk aircon dah selesai, steering dah selesai, tepi selesai. Ni saya nak tunjuk sikit alang-alang dekat sini kan. Untuk aircon ni kan, dia ada fungsi dekat sini, tengok dia boleh tutup, boleh direct ke kita untuk angin dia, dan dia boleh agihkan dekat bahagian belakang dengan fungsi yang baru. Bila kita pergi dekat bahagian belakang ni, so dia akan transfer angin ke arah belakang. So kita mungkin dah sejuk, belakang belum sejuk lagi, so kita pergi dekat bahagian ni button sini. Ini fungsi baru untuk HRV, special untuk HRV. Okey, seterusnya cara kita nak guna apps kat sini kan, USB connection. Nanti saya tunjuk guna ni special khas untuk guna audio. Kita nak setting handset ke audio kita. Okay, so selesai sudah dekat bahagian dalam interior. Okay, cuma function-function ni kebanyakannya boleh guna dan boleh cuba sendiri untuk tutup ke apa semua, boleh adjust. Seterusnya saya dah selesai cover untuk delivery. Okey, ada sedikit penambahan dari segi spare tire. Spare tire dekat bahagian belakang bonnet, dekat dekat boot. Lepas tu bahagian bawah kompartmen tu, so kita angkat, so dia akan ada spare tire. So spare tire ni perlu diangkat lah kalau nak pakai dia. Dan dia punya spare tire size dia ikut full size. Kalau untuk model V yang 18 inci, bermaksud spare tire dia pun 18 inci, siap sport rim ataupun rim sukan. Okey, alhamdulillah selesai sudah. Okey, saya cover berkenaan proses delivery dari A to Z. Okey, dari segi documentation, dari segi cara nak tengok body apa semua, dan dari segi orang kata features, features yang berkenaan dengan Honda HR-V Z-Spec. So jika ada kurang, saya minta maaf, dan boleh tolong saya dekat komen highlightkan dekat mana ada salah ataupun silap apa semua. Ingatkan saya, insyaAllah nanti kita akan betulkan balik. Ataupun ada mana-mana yang berminat dengan model ni, HR-V ataupun any model Honda, boleh terus contact saya. Saya sediakan link dekat bawah, bahagian description ada link. InsyaAllah boleh, dia akan terus pergi ke WhatsApp saya. Okay, saya akan guide dari A to Z proses, dari segi loan ke atau dari segi trade-in, semua akan saya bantu. Dan saya cover penghantaran daripada ke seluruh semenanjung Malaysia. Kecuali Sabah dan Sarawak. Okay, Johor, Perlis, Kedah, semua saya dah sampai untuk hantar kereta. Jangan risau, kereta kita tunggu je dekat depan rumah. Kita akan hantar sampai depan rumah anda. Okey, terima kasih. Sebelum saya tutup video ni, tolong support saya dengan komen dan juga subscribe channel saya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.